Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatia binti Muhammad Hassan, memegang nombor menteri di 202010909609. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan subtopik dalam topik permintaan dan penawaran, subjek mikroekonomi PET 3023 iaitu permintaan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu permintaan. Adakah anda semua tahu apa itu permintaan? Permintaan merupakan kesanggupan atau keupayaan pembeli untuk membayar dan mendapatkan kuantiti barang yang berbeza pada harga barangan yang berbeza dalam tempoh masa tertentu. Hukum permintaan ialah berhubungan songsang, iaitu jika harga meningkat, kuantiti barang diminta akan berkurang, dan jika harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan kuantiti yang diminta pada setiap harga. Ini merupakan keluk permintaan. Ia menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta. Keluk permintaan ini mencerun ke bawah. Keluk permintaan ini menunjukkan jika barang X di tingkat harga RM4, kuantiti yang diminta sebanyak 10 unit iaitu di titik A. Pada tingkat harga RM3, kuantiti diminta meningkat kepada 20 unit pada titik B. Apabila harga menurun pada tingkat harga RM2, kuantiti yang diminta semakin meningkat iaitu sebanyak 30 unit di titik C. Dan jika harga barang X menurun dari RM2 hingga ke RM1, kuantiti yang diminta semakin meningkat sebanyak 40 unit iaitu di titik D. Jadi terbukti keluk permintaan ini bertetapan dengan hukum permintaan, iaitu jika harga menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Bagi keluk permintaan, ia menunjukkan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini juga bertetapan dengan ekonomi, iaitu apabila harga berubah, kuantiti yang diminta juga akan berubah. Seterusnya ialah permintaan individu dan permintaan pasaran. Permintaan individu ialah keinginan individu terhadap barang dan perkhidmatan, disertakan dengan kesanggupan dan kemampuan untuk membayar pada suatu tingkat harga dan jangka masa tertentu. Manakala permintaan pasaran menunjukkan keinginan dan kesanggupan membayar oleh beberapa orang pengguna untuk mendapatkan sesuatu barang di pasaran. Reja ini menunjukkan permintaan individu bagi Siti dan Kaizen yang akhirnya membentuk permintaan pasaran. Keluk permintaan Siti pada tingkat harga RM2, kuantiti bagi Cheese sebanyak 6 unit, dan di keluk permintaan Kaizen pada tingkat harga RM2, kuantiti diminta sebanyak 4 unit. Jadi permintaan Siti dan Kaizen telah membentuk permintaan pasaran sebanyak 10 unit pada tingkat harga RM2 keluk permintaan pasaran. Antara faktor yang mempengaruhi permintaan ialah harga barang itu sendiri, harga barang lain, cita rasa, pendapatan dan jumlah penduduk. Bagi harga barang itu sendiri, kenaikan harga barang X menyebabkan kuantiti yang diminta ke atas barang X berkurang. Sebaliknya, kejatuhan harga barang X akan menyebabkan kuantiti diminta ke atas barang X meningkat. Bagi faktor harga barang lain pula ialah harga barang pengganti dan harga barang penggenap. Perubahan harga barang pengganti, barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain, contoh getah asli dan getah tiruan, kopi dan teh. Hubungan di antara harga dan kuantiti adalah positif. Manakala bagi perubahan harga barang penggenap, barang yang digunakan secara bersama dengan barang lain, contoh gula dan kopi. Apabila harga gula naik, kuantiti kopi yang diminta berkurang. Kejatuhan harga gula menyebabkan kuantiti ke atas kopi meningkat. Hubungan di antara harga dan kuantiti adalah negatif. Seterusnya, faktor cita rasa. Pengguna sekarang banyak dipengaruhi oleh pengiklanan melalui media massa dan pertunjukan-pertunjukan serta expo. Sekiranya perubahan cita rasa pengguna menyebabkan kuantiti diminta bertambah pada setiap tingkat harga yang asal, keluk permintaan akan beralih ke kanan. Keadaan adalah sebaliknya, di mana keluk permintaan akan beralih ke kiri jika cita rasa pengguna terhadap sesuatu barang berkurangan. Selain itu, bagi faktor pendapatan, kenaikan pendapatan akan menyebabkan permintaan ke atas barang normal akan meningkat, dan sebaliknya jika pendapatan jatuh, permintaan ke atas barang normal menurun. Sebagai contoh, barang normal ialah pakaian, buku, dan lain-lain. Hubungan pendapatan dengan barang normal adalah positif. Bagi faktor jumlah penduduk, semakin ramai penduduk, semakin meningkat permintaan ke atas barang, terutamanya kemudahan awam dan infrastruktur. Manakala struktur penduduk akan mencorakkan permintaan sesebuah negara. Contohnya, jika penduduk ramai dalam kalangan remaja, maka permintaan kepada keperluan remaja adalah lebih tinggi. Kini, remaja lebih menggemari telefon pintar kerana mereka lebih meluangkan masa dengan telefon pintar. Oleh itu, permintaan terhadap telefon pintar semakin meningkat.
Akhir sekali ialah perubahan keluk permintaan. Raja ini merupakan contoh bagi keluk perubahan permintaan. Apabila berlaku peningkatan permintaan, apa-apa perubahan yang meningkatkan kuantiti yang diminta pada mana-mana harga yang diberikan akan mengalihkan keluk permintaan ke kanan. Manakala apabila berlaku penurunan permintaan, apa-apa perubahan yang mengurangkan kuantiti yang diminta pada mana-mana harga yang diberikan mengalihkan keluk permintaan ke kiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.